bahasan peringkat jawatan kuasa belanjawan 2023. Nak bagi 30 saat. Tapi Kanga dah bagi 30 saat ke, bolehlah Puan Dia Pengerusi. bukan speaker. Puan Pengerusi, tadi Masa saya nak dah celah pasal saya tengok Kanga begitu khusyuk dalam menyampaikan hujah mereka. Saya nak sentuh pasal homestay. Puan Pengerusi, saya nak tanya pada pihak kerajaan, ada tidak peruntukan khas kepada mana-mana homestay yang terdapat di dalam negara kita? Kerana pengurusan homestay ini, Puan Pengerusi, tidak ada peruntukan khas, maka homestay itu akan mendatangkan imej yang tidak baik kepada negara. Terutamanya peruntukan bagi menaik taraf infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan infra bagi pelancong-pelancong dalam negeri khususnya. Terima kasih Kang Puan Pengerusi. Terima kasih Jelebu. Setuju sangat-sangat dengan apa yang disebutkan oleh Jelebu dan masukkan dalam ucapan saya. Jadi sesudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu. Terima kasih Puan Pengerusi kerana membenarkan saya turut serta dalam pembahasan peringkat jawatan kuasa belanjawan 2023 Kepala B dan P 3 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Saya ingin menyentuh mengenai butiran 02800 Program Peningkatan Kemudahan Homestay. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, daerah Lubuk Antu amat terkenal di Sarawak sebagai sebuah destinasi pelancongan yang kaya dengan keindahan alam semula jadi, hutan tropika seperti yang ada di Taman Negara Batang Air dan Taman Hidupan Liar Lanjak Entimau, selain daripada produk-produk hutan dan perikanan air tawar. Selain itu, terdapat pelancong dari dalam dan luar negara yang berkunjung ke Lubuk Antu untuk melihat sendiri keunikan budaya dan kehidupan tradisi masyarakat Iban di Rumah Panjang yang menawarkan kemudahan homestay. Aktiviti pelancongan ini sedikit banyak menyumbang kepada merancakkan sumber pendapatan kepada penduduk tempatan di Parlimen Lubuk Antu. Dalam hal ini, saya ingin bertanya kepada Kementerian, apakah bentuk bantuan yang disediakan dalam belanjawan 2023 kali ini untuk membantu menambah baik program homestay di rumah-rumah panjang? Adakah terdapatnya latihan yang disediakan untuk mengendali kemudahan dan program homestay di rumah-rumah panjang bagi melatih mereka untuk memberi layanan dan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelancong? Serta apakah usaha kementerian untuk membantu mempromosi program homestay di rumah-rumah panjang ini di peringkat nasional dan antarabangsa? Seterusnya Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 01900 Pembangunan Ekoturism dan butiran 01100 Program Penyediaan Peningkatan Kemudahan Pelancongan. Untuk makluman Puan Pengerusi, di kawasan Lubuk Antu juga terdapat sungai-sungai yang mempunyai kawasan hamparan batu sungai dan air terjun yang sangat cantik dan sesuai dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan di Sarawak. Kawasan hulu sungai dan air terjun ini amat sesuai untuk pelancong yang inginkan aktiviti outdoor seperti perkemahan dan jungle trekking dengan izin. Namun demikian, ketiadaan akses jajaran jalan membuat kawasan hulu sungai ini sukar dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan. Justru saya ingin mendapat pandangan kementerian. Adakah pihak kementerian mempunyai cadangan untuk serta cara yang terbaik untuk mencapai win-win solution dengan izin dalam keperluan untuk menyediakan akses jalan ke kawasan air terjun dan hulu sungai untuk eko pelancongan tanpa perlu memusnahkan kawasan hutan di sekelilingnya? Maka saya berharap pihak kementerian dapat bekerjasama dengan kemajuan desa dan wilayah dalam hal ini. Puan Pengerusi, besarlah harapan saya supaya kawasan hulu sungai dan air terjun di Lubuk Antu ini dapat dibangunkan sebagai sebuah destinasi perkemahan dan aktiviti outdoor seperti mana yang terdapat di kawasan Janda Baik, Kuala Kubu Baru dan Gopeng, di mana jeram dan air terjun di kawasan-kawasan ini amat popular kerana ianya mudah diakses melalui jalan. Dengan kesempatan ini, saya juga ingin mencadangkan kepada kementerian untuk membina sebuah kawasan waterfront dengan izin di Pekan Engkeli yang terletak di tebingan sungai bagi menggalakkan pelancong untuk berkunjung di pekan ini selain berfungsi sebagai tapak aktiviti dan kebudayaan dan kesenian. Ia juga salah satu usaha membangunkan Pekan Engkelili yang terkenal dengan batu nabau dan tokong tua pekong yang pertama di kawasan Engkelili.
Jalan Batam Lupa. Terima kasih kepada Puan Habil Lubuk Antu. Terima kasih pengurusi. Saya ingin menekankan butiran 01-900 seperti yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Lubuk Antu berkenaan dengan pembangunan ekoturism. Di kawasan Batang Lupa ada satu kawasan yang kita kenali sebagai Maludam National Park. Ini adalah merupakan salah satu taman negara yang berada di kawasan Batang Lupa. Saya berharap pihak kementerian melalui jabatan ataupun kementerian ini melihat taman negara ini dan menyelenggara fasiliti yang berada di taman negara ini, kerana taman negara ini merupakan terdapat satu habitat yang hanya tinggal di dunia pada masa kini, iaitu red-banded langur. Kalau kita di Sarawak kita cakap itu kera kepala merah. Ini yang terdapat di Taman Negara Maludam. Dan saya ingin menyentuh butiran 04-0300 berkenaan dengan program-program di kementerian. Saya mohon untuk kementerian melihat program-program ataupun aktiviti-aktiviti di kawasan Parlimen Batang Lupa untuk diangkat sekaligus dapat dimasukkan ke dalam, kalau tidak pun ke dalam kalender pelancongan. Terima kasih. Baik, Batam Lupa. Okey. Saya mohon masukkan dalam ucapan saya. Masa sudah tamat. Ya. Satu je penutupan. Akhir sekali penutupan, dia simpel. Satu ayat. Satu ayat. Oleh itu, Puan Pengerusi, saya pohon agar Kementerian Pelancongan dapat sendiri turun ke Lubuk Antu dan melihat keindahan Lubuk Antu sendiri. Dan saya memohon agar bajet kali ini dapat diberikan kepada Lubuk Antu dari segi ekoturism. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lubuk Antu. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Kedah.